وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ya ibadallah. Adapun selepas puji dan puja kepada Allah Ta'ala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita sama-sama melafazkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas jemputannya, atas rahmatnya, nikmatnya yang tak pernah putus dipinjamkan kepada kita untuk kita meneruskan lagi kehidupan sebagai khalifah Allah yang telah pun dilantik sejak dari alam rahim lagi, yang mana kita telah pun berjanji dengan Allah
untuk menanggung segala amanahnya. Dan amanah yang ditanggung ini adalah amanah seorang Islam yang mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu perjanjian kita di dalam rahim ibu kita seusia 4 bulan dalam kandungan. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat Israfil meniupkan roh. Maka ditiupnya roh, lahirlah kita yang telah pun kita kandungkan usia kita selama tempoh beberapa puluh tahun. Di samping perkakas-perkakas sampingan yang Allah Ta'ala pinjamkan, perumpamaan perkakas pinjaman Allah, mata, telinga, hidung, mulut, apa juga yang ada pada kita itu dikatakan perkakas yang kita pinjam daripada Allah. Dan ketika mana usia menginjak tua, semakin terasa yang perkakas-perkakas ni sedang menemui tempoh kebinasaan, nak expired. Betul kan? No? Di waktu mana mata semakin tak berapa nak nampak color, betul lah. Muka orang pun nampak sama rata, hidung dengan mulut sekali dia nampak. Telinga pun tak berapa nak clear. Itu dia kata perkakasnya Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita beberapa puluh tahun ni dah semakin menemui tempoh kebinasaan sebelum Allah Ta'ala jemput kita. Tapi kita gunakan semaksimal mungkin usia yang masih berbaki untuk kita terus mentaati Allah, menjunjung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya menjalani kehidupan sebagai hamba yang telah pun diberi satu amanah, yakni amanah khalifah, mendidik nafsu dan jiwa untuk nak buat baik. Hari-hari satu keazaman yang ada dalam diri kita, aku nak jadi lebih baik dari kemarin. Hari ini nak baik daripada kemarin. Kalau kemarin tak berapa nak baik, hari ini mungkin boleh baik. Ataupun jangan kita jadi kemarin bagus lagi daripada hari ini. Biasanya kita yang dipanggil iman orang awam ni Yazid yang kus. Kadang-kadang dia tambah, kadang-kadang dia kurang. Itu iman orang awam seperti kita. Kalau rajin, lebih sikit dia buat. Kalau dia segan, apa pun dia tak buat hari tu. Dia cuma sembahyang 5 waktu wajib je. Alih semua dia tak buat. Dia sendiri merungut kat diri dia, aku ni mengaji Quran pun tak, pergi kuliah pun tak, mana pun aku tak pergi. Dan Alhamdulillah, ketaatan pada Allah mesti kita teruskan. Itu solat 5 waktu yang Allah Ta'ala sebut. Orang-orang yang di antara ciri-ciri orang yang akan menempa Jannatul Firdaus, ini orang yang menjaga solat 5 waktu, insya-Allah Ta'ala. Dan hari ini Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita untuk sama-sama kita membaca hadis yang ke-9. Tak, saya muka surat 32. Samakah? Mana? Hadis yang ke-9. Muka surat 32. Tajuk dia, berapakah dalamnya jurang api neraka. Dia nak cerita kedalaman dia. Berapa kilometer kedalaman dia. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbah faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasulahu a'lam qala hadha hajar rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan fahuwa yahwi finnari al-an hatta intaha
ila qa'riha fasami'tum wajibataha. Rawahu Muslim. Di mana maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kami pada suatu hari bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh dengan keras. Lalu beliau bersabda, tahukah kamu suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus saja jatuh menuju dasar neraka. Dan baru pada saat ini ia sampai ke dasarnya. Maka dari itu kamu mendengar suara jatuhnya. Satu hadis penceritaan Nabi SAW kepada para sahabat, yang mana hadis ni dibawa datang oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dipanggil ketua ahli suffah. Dia mendapat gelaran Sayyidus Suffah, yakni penghulu bagi ahli suffah. Saya selalu sebut ahli suffah ini adalah sahabat-sahabat fakir miskin yang tak ada rumah. Bila mereka tak ada rumah, mereka duduk di dalam Masjid Nabawi. Lebih kurang 40 orang dan lebih. Mereka duduk dalam Masjid Nabawi ni, bila dia tak ada rumah, dapur memang tak ada. Keluarga pun tak ada. Makan dan minum mereka mengharap semata-mata apa yang diinfakkan kepada Rasulullah, sama ada dia bersifat harta zakat ataupun harta ghanimah. Yang ni harta ghanimah ni yang harta rampasan perang yang Rasulullah bawa balik, diagih-agihkan. Itulah harta ahli-ahli sufah ni. Mereka duduk dalam masjid je. Adalah tempat mereka tu berhadapan dengan Raudhah. Dekatlah dengan rumah Nabi SAW. Setiap hari mereka akan tunggu apa makan negara. Jadi biasanya sahabat ini, sahabat-sahabat yang kata ahli sufah ni akan melantik seorang ketua, ini Abu Hurairah, sebagai perwakilan kepada apa juga masalah mereka. Contoh kata, kalau tak makan sehari, mereka boleh bersabar. Kalau masuk 2 hari masih berpuasa, main hari ketiga, keempat, salah seorang daripada ahli sufah akan berkata kepada Abu Hurairah, aku tak larat dengar lagu dah. Lagu perut. Berkeroncong. Asyik minum air je yang masuk dalam perut. Tak adakah sesuatu yang pejal untuk diisi. Biasanya Abu Hurairah ni akan mewakili para sahabat ahli sufah ni bertanya kepada Nabi SAW. Nabi nanti tanya, berapa hari dia tak makan? Kata Abu Hurairah, biasanya kalau sehari tak makan, sehari semalam tak makan, dia pun boleh bersabar. Tapi bila masuk hari ketiga, dia pun berbunyi lah. Kita bukan sehari tak makan, kita baru tak makan pagi. Masa sampai pukul 12 kita dah berbunyi. Perut tak ada bunyi, mulut bunyi dulu. Kan? Kita akan mengungkit benda yang sama. Aku ni tak makan apa lagi. Aku ni lapar, tak makan apa lagi. Itulah sifat kita. Tapi Abu Hurairah ni, saya sebut minggu lepas, dia adalah di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa? Silap. 5,300. Itulah saya kata. Ilmu Allah ni, dia kalau kita tulis, macam kita ikat dia tu. Sungguh pun kita tak boleh hafal. Bila ditanya, boleh juga nak silap. Kalau dah tak tulis, nak silap tak mana? Betul tak? Ini pesanan Imam Al-Ghazali nak. Ilmu tu dia liap macam binatang buah ni. Apa kena ikat dia? Wa qayyidu bi dhabit, kata Imam Al-Ghazali. Ikatlah ilmu itu dengan tulis. Tulis pi dah, sungguh pun aku tak menghafal.
Tapi aku selak-selak, oh sungguh Abu Hurairah ni meriwayatkan hadis paling banyak kan, nombor 1. Ranking nombor 1 di antara 7 sahabat paling banyak. Nah, pasal apa? Pasal dia duduk dalam masjid, sentiasa duduk berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu saya cerita apa dia minggu lepas. Dia tak pandai tulis, tapi hafalan dia kuat sangat. Dia tak pandai menulis. Kira sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap tu kira tangkap terus. Macam magnet tangkap besi tu. Tangkap tak lepas. Masuk terus dalam pemikiran dia, bermukim terus menerus. Bukan kata masuk keluar macam otak kita ni. Masuk keluar. Masuklah ni, keluar pula ni. Kan? Tapi Abu Hurairah yang tak pandai menulis ni, dia masuk dekat terus. Sebab tu dia pesan kepada sahabat-sahabat yang pandai tulis, hampa tulislah. Hampa tulislah, dia kata. Aku baca, hampa tulis. Sebab kelemahan dia tak pandai menulis kerana dia adalah di antara pernah menjadi tawanan perang, hidup dengan penuh susah payah, rumah tangga pun tak ada. Jadi menyebabkan dia tidak mempunyai ruang dan peluang untuk belajar menulis dan membaca. Tapi kuat hafazan dia, kuat sangat. Apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah ni, kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sahabat ni bila nak cerita kan, satu hari kami duduk dengan Nabi. Dia pun memang biasa duduk dengan Nabi lah. Kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tengah duduk ramai-ramai lagi, dengar satu bunyi detuman yang amat kuat. Meletup. Bunyi satu detuman hingga menggegarkan suasana halaqah Rasulullah dengan para sahabat. Saya bagi contoh, macam kita duduk dalam halaqah ni, tiba-tiba kita dengar macam satu bunyi detuman. Kita tentu akan tercengang-cengang. Tertanya-tanya sama-sama sendiri. Bunyi apa? Apa jatuh? Bunyi seolah-olah satu benda yang berat jatuh. Menyebabkan berlaku sedikit gegaran ataupun getaran dalam hati para sahabat. Terdiam seketika dan bertanya sesama sendiri, bunyi apa? Bunyi apa ni? Dan Rasulullah tahu kehairanan yang terdapat pada perasaan sahabat-sahabat. Rasulullah tanya, hal taduranah mahadha? Hampa tahu tak bunyi apa tu? Hampa tahu tak bunyi apa? Seorang guru, Rasulullah itu dipanggil murabbi, guru yang sentiasa mengajar kepada para sahabatnya. Bila dia tanya, bukan dia nak uji kepandaian kita. Ingat, kalau guru bertanya, bukan dia nak uji kepandaian kita, tapi dia nak tarik perhatian kita, nak suruh ingat benda tu. Bukan dia nak uji, dia ni tak hati, dia ni bodoh, dia ni tak. Dia bila dia bertanya, dia nak uji sejauh mana kita nak ambil perhatian pada ilmu yang dia nak bagi. Jadi Rasulullah ni dengan sifat yang penyayang baginda sallallahu alaihi wasallam, kita hampa tahu tak tu bunyi apa? Sahabat boleh jawab tak? Memang tak boleh jawab pun. Tapi kenapa Nabi mulakan dengan persoalan? Sebab Nabi nak tarik perhatian, nak suruh hampa ingat betul-betul. Ingat betul-betul bunyi apakah satu detuman yang hingga menggegarkan suasana mereka pada waktu itu. Apa jawab para sahabat? Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Hanya Allah dan Rasul sahaja yang maha mengetahui. Kami tak tahu bunyi apa ya Rasulullah. Ini satu lafaz tawadhu. Bila kita tak tahu, jawablah wallahu a'lam. Lafaz tawadhu bagi orang yang ada ilmu. Bukan orang jahil. Orang ada ilmu. Tapi kalau orang jahil, dia tak tahu pun dia jawab juga. Walaupun pemahum. Tapi kalau orang ada ilmu, bila dia tak tahu, dia rujuk kepada yang lebih tahu. Allahu a'lam. Allah sahaja yang maha mengetahui. Aku ni tak tahu apa. Kalau bukan dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi, maka tidaklah aku ni apa-apa. Itu jawapan orang yang paling tawadhu.
Ni tak tahu jawab juga walaupun merepek. Kita jadi makin-makin merepek lah. Orang hak dengar pening kepala. Ya? Ada ni jawab macam lain, hak kawan ni jawab macam lain. Hak kawan tu bagi petua macam lain. Tidak pun orang bagi tahu lah khilaf kau ni. Jadi macam bercelahu lah habis umat-umat manusia hari ni. Kemudian bila mana sahabat tak dapat menjawab, qala, kata Nabi SAW. Nabi biasanya kita akan gunakan sabda. Kita kata. Sebab apa? Menghormati baginda. Seperti mana kita kata raja bertitah. Kan? Kalau dekat raja bertitah, raja santap, raja gering, raja mangkat. Kenapa? Dia punya level dia, pangkat dia. Untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda ni lebih hebat daripada raja di dunia ni. Tak boleh ke kalau kita nak guna bahasa-bahasa yang indah? Boleh. Tapi boleh tak kalau kita nak kata Nabi kata, Nabi mati? Boleh tak? Boleh. Cuma kita meletakkan kata-kata yang lebih indah mengikut pangkat baginda yang tertinggi. Qala ni berkatalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia yang bunyi jatuh tu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka, kata Allah. Ni kalau hangpa nak tahu, kalau hangpa nak tahu, inilah suara ataupun bunyi hajaran rumia bihin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi sebiji batu, bukan batu kecil, batu besar, yang dilemparkan ke dalam jurang neraka. Kalau kita panggil apa? Gaung. Dalam apa kedalaman dia? Bila dia kata munzu sab'ina. Sejak bila? Sejak 70 tahun yang lalu dia telah pun dilemparkan ke dalam api neraka. Tak sampai-sampai lagi. Ni yang kita dengar bunyi berdetum tadi sama-sama tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharifan, dialah. Dialah bunyi satu detuman yang kuat. Bila batu tu duk terbang tu? Dah 70 tahun yang lalu. Rasulullah ni nak cerita kedalaman api neraka. 70 tahun saja batu yang jatuh. Bukan kertas yang melayang, bukan plastik yang terbang, tapi batu yang jatuh. Batu itu dia bersifat berat. Bila dia nak jatuh di dalam jurang neraka yang begitu dalam, dalamnya jurang neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan seketul batu. Bukan perjalanan manusia. Bukan perjalanan, tapi perjalanan seketul batu daripada atas turun ke bawah. Dan kata Nabi lagi, bahwa yahwi finnar. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, maka batu itu terus jatuh menuju dasar neraka. Maknanya dia tak singgah ke mana? Dia terus sampai kepada dasar neraka. Bila? Al-an, baru sampai lah ni. Maknanya 70 tahun dari punya turun naik, baru hari ni dia sampai. Macam kita tanya orang, hang bertolak pukul berapa? Itu habaq. Aku bertolak dari minggu lepas. Ni baru sampai. Kan? Kita rasa macam jauh sangat perjalanan tu. Kalau kata minggu lepas dia bertolak mat, minggu ni baru sampai. Hang menyinggah ke mana? Aku tak singgah mana-mana. Aku derek terus. Hang naik apa? Aku naik kapal terbang. 7 hari 7 malam. Tu jauh tu. Nak cerita perjalanan batu tadi ni bersamaan dengan jet pejuang, jet air laju tu. Bukan cerita kapal terbang, tak selaju batu nak turun tu. Ni cerita kita. Kita nak kapal terbang. Terbang tu kira kenderaan yang laju lah. Daripada negara mana kita main tak tahu. Untuk sampai ke Malaysia 7 hari 7 malam. Jauh tak tempat tu? Bagi kita kata jauh. Tapi rupanya satu alam yang Allah Ta'ala ciptakan, alam mahsyar, alam akhirat, ada satu makhluk yang lagi jauh, iaitu jurang api neraka, jauh sangat. Dan
Kata Nabi SAW, intaha. Intaha ni baru sampai. Baru sampai ila qa'riha. Fasami'tum wajbataha. Baru sampai ke dasar. Yang hampa dengar saat-saat ni bunyi yang meletup dekah tu, baru sampai ke dasar. Jadi sahabat-sahabat ni nak ukur kilometer ni memang tak boleh ukur. Sehebat mana pun juru ukur itu, boleh dia nak ukur perjalanan batu selama 70 tahun. Susah tu. Mungkin ada. Dia nak kena kira. Sebab mereka boleh ukur perjalanan cahaya ke bumi. Boleh ukur. Kan? Itu juga perjalanan cahaya ke bumi makan masa berapa lama. Dia tanya guru sains dalam ni. Berapa lama untuk dia sampai? Mungkin 30 saat daripada cahaya matahari untuk sampai ke muka bumi. Itu kalau 30 saat. Bermakna jauh lagi kedudukan jurang neraka. Baik. Bila Rasulullah cerita kepada sahabat tentang ni, maka sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di permukaan neraka ni rasa tak bahang kepanasan? Kan dah jauh. Sampai 70 tahun, bukan 70 kilometer, 70 tahun perjalanan tu. Kalau kata melintasi mulut dia, terlintas siratul mustaqim, rasa tak bahang? Terlintas mulut dia tak? Dia ada di dalam bawah. Kata Nabi SAW, dia punya asap dia, ini diceritakan di dalam surah Mursalat. Cerita tentang asap api neraka Jahannam. Asap dia ni naik berkepul-kepul sebesar unta dewasa. Asap dia naik berkepul-kepul. Dan warna asap dia kuning kemerahan. Kuning kemerahan ni oren lah. Kuning campur dengan merah jadi oren. Warna asap tu. Yang mana asap tu, dia akan terbang naik mengenai titian sirat. Maka orang yang melakukan maksiat, orang yang berdosa melintasi sirat, nescaya kaki mereka tak akan dapat menahan kepanasan. Jarak yang punya jauh pun tak boleh nak tahan. Betapa sakit dan hebatnya kepanasan api neraka yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tak ada dalam hadis ni, kita cuba cerita tentang sifat neraka Jahannam. Api dia ni macam mana? Kata Rasulullah, api dia gelap. Api neraka gelap gelita. Kalau kita kata malam tu gelap, nampak juga cahaya apabila ada langit terang. Tapi neraka ni dia lagi gelap. Kerana apa? Kata dia neraka. Kerana apinya berwarna hitam. Api neraka warna hitam. Orang tengok api warna hitam. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi telah pun menyebut, uqida 'alan nari alfu sanah. Neraka itu dibakar apinya selama 1000 tahun, hatta ahmarat, sampai dia jadi merah menyala. Bakar dia sampai dia jadi merah menyala. Thumma uqida 'alaiha alfu sanah. Habis dia jadi merah menyala tu, kalau kita tengok membara tu, lepas tu dia dibakar lagi. Alfu sanah lagi. 1000 tahun. Sehingga kan dia kata, hatta abyadat, sampai api tu jadi warna putih. Api warna putih ni biasanya kalau kita tengok api laser kan. Warna putih. Api merah dengan putih, putih lagi panah. Kalau orang duduk welding dalam laut, dalam air tu, dia akan guna api putih lah. Sebab api putih tu walaupun dia kena air, dia tak padam. Contoh tentang sifat api neraka ni. Kemudian menggigil Abu Hurairah bila dia dengar
penceritaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak terhenti setakat putih tu saja. Suma uqida, kata Nabi, bakar lagi. Alfu sana, selama 1000 tahun, yang warna putih tu dibakar lagi. Selama 1000 tahun, kata Nabi SAW, hatta aswaddat. Sampai dia jadi warna hitam. Punya lama dibakar. Daripada merah, kemudian jadi putih. Daripada putih kepada hitam. Dan hitam ni hitam gelap pekat. Maka dan hitam itulah yang terlalu panas. Disediakan untuk umat manusia yang derhaka. Masuk di dalam neraka jahanam ni aku punya gelap. Tapi sakit. Kita ingat gelap tak apa lega, tak panas aku. Kalau gelap. Rupanya gelap tu yang lagi dahsyat yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia dapat cerita ni. Cerita ni cerita ghaib, nah. Cerita ghaib ni maksud dia tak berlaku di dunia. Tapi bakal berlaku di akhirat. Nabi dapat cerita daripada mana? Daripada Jibril alaihissalam. Jibril menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu hari kata Jibril, ketika mana Adam dihantar ke muka bumi. Perut dia berbunyi lapar. Dia lapar, dia nak makan sesuatu. Kemudian dia tanya pada Jibril, pasal apa perut dia berbunyi? Jibril kata kena isi sesuatu. Oh ya, masa duduk dalam syurga tak ada lapar. Tak lapar, tak kenyang, tak bengah. Jadi bila mai ke dunia ni segala kekotoran semua dia nak keluar mai. Segala kelemahan terbukti. Kemudian Jibril kata kepada Nabi Allah Adam alaihissalam kena makan. Makan sesuatu. Dia makan, jumpa ada arnab. Duduk tempat. Jibril kata benda ni boleh makan. Tangkap dan makan. Bagi orang yang tak ada ilmu, macam Nabi Allah Adam masa ni tak ada lagi. Bukan nak boleh tangkap kekah tu. Kan? Diajar sembelihannya. Kemudian diajar memasak. Bila nak masak menggunakan api. Jibril kata nanti saat Nabi minta dekat Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni malaikat yang menjaga neraka. Sikit je. Kalau minta sikit je. Minta pada Malik Zabaniyah. Bila minta kepada Malik Zabaniyah, mau banyak mana? Main sikit je. Sebesar biji tamar. Biji tamar, sak mana? Kamu sak tu. Aduh ya, kan? Sebesar biji tamar. Kata Malik Zabaniyah, kalau aku bagi dekat hang api ni sebesar biji tamar, dia tak dah sampai ke muka bumi ni. Hangus rentung. Hangus sebesar biji tamar. Kita habis nak buat macam mana? Aku nak ajak dia masak. Nak guna api. Di bumi tak ada api. Kita kalau macam tu bagi dekat aku sebelah tamar je. Kata Malik Zabaniyah, kalau aku bagi sebelah tamar, api neraka ni sebelah tamar saja besar dia, nescaya bumi tu takkan tumbuh walaupun selai daun. Kering kontang. Takkan wujud walaupun setitik air. Panasnya api neraka yang hanya sebesar saiz sebelah tamar. Habis tu banyak mana? Kalau sebelah biji tamar pun tak boleh. Habis tu banyak mana? Boleh aku bagi kat hang, dia kata. Sebesar lubang jarum. Lubang jarum. Tahukah lubang jarum? Kalau orang yang rabun macam saya, perempuan taklah rabun macam saya pun. Suruh cucuk jarum, tak usah pakai spek. Lusa pun belum tentu masuk. Betul tak? Lusa pun belum tentu masuk. Duk cucuk, tak lagi jilat. Jilat benang tu, sampai basah lencun, gunting pula. Cucuk pula. Kita rasa macam masuk dah ni. Kau punya dia pikir tepi. Hei, tak boleh jadi. Dah? Kadang ada cermin mata pun tak masuk-masuk. Dia cari main budak-budak sat dia bagi. Dah ya bagi.
Halui nak cerita tentang kecilnya api neraka yang diberikan kepada Jibril alaihi salam. Jibril ni bawa, okey. Sahabat bertanya, Jibril bawa api neraka, dia tak terbakar ke? Kalau kita nak jawab apa? Dia tidak terbakar sebab dia pun cahaya. Cahaya mana boleh bakar cahaya? Sebab tu Malik Zabaniyah boleh duduk di dalam neraka. Sebab dia pun api. Jadi bila dia bawa yang sebesar lubang jarum tu, Malik Zabaniyah kata, hang tak boleh tu. Hang tak boleh bawa api lagi tu. Basuh dulu. Dia basuhlah sebanyak 70 kali basuhan. Basuh, rendam, cuci lagi. Kalau najis mughaladhah pun 7 kali basuhan. Yang ni 70 kali basuhan. Api yang sebesar lubang jarum itu dibasuh dengan 70 kali basuhan dan akhirnya dilanting ke muka bumi. Letak kat mana? Letak atas bukit. Letak di atas bukit. Ini bukan cerita dongeng lah. Saya kata saya cerita pemohong. Hikayat 1001 malam pula. Diletak di atas bukit, maka api tu menyusup masuk sampai ke perut bumi. Yang kita dah jumpa. Gunung Merapi. Kan? Dia keluar mai, dia punya lava bergerun. Kita tengok lah. Macam sungai yang mengalir. Masya Allah. Paling takut kalau tengok tu. Itu hanyalah sedikit perumpamaan api neraka yang sebesar lubang jarum. Dan ketika ini disimpan di dalam perut bumi, melekat pada besi, melekat pada batu. Dan sedikit pada kayu. Orang buat api dengan dilagakan batu dan besi, kayu, menghasilkan api. Rupanya waktu diletak di atas bukit tadi tu, dia turun ke bawah, melekat pada besi, melekat pada batu, melekat pada kayu. Kayu-kayu. Bukanlah keseluruhan kayu-kayanya, tapi adalah dalam perkiraan. Barulah diberi kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu sifat api neraka. Panas dah. Panas sangat. Jadi bermakna yang diberi kepada Nabi Adam alaihi salam ni bukan warna merah tadi, bukan warna putih, bukan warna hitam. Tetapi warna merah yang telah 70 kali dicuci, dibasuh. Barulah diberi kepada Nabi Adam alaihi salam. Kalau tidak, nescaya takkan tumbuh walaupun sehelai daun, takkan hidup walaupun seekor makhluk kerana kepanasan yang amat sangat. Itu cerita tentang sifat api neraka. Bertanya oleh sahabat lagi, apa isi dalam neraka ni? Dalam neraka tu apa isi dia? Takkan api semata-mata. Maka jawab Nabi SAW, di dalam neraka tu, satu riwayat Nabi ada menyebut dengan disaksikan para sahabat, termasuklah Amr bin As, menceritakan bahawasanya Nabi kata, inna finnari hayyat. Dia kata, hayyatun. Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat hidupan mislu anaqil ibil. Satu hidupan binatang-binatang yang berbisa. Perumpamaan dia kata ular-ular besar. Hayyatun ni jamak daripada perkataan hayyun, yakni ular-ular besar yang besar dia itu sebesar leher unta. Kita tengok dalam dokumentari ular sawah, anaconda. Besar kan? Kita dah kata besar, tak kira dah. No? Takut sangat. Jangan kata anaconda, ular lidi pun kita riau lari. Nama pun ular lidi. Besar mana? Besar lidi. Pun kita tangkap dia, kita suruh orang pukul bagi mati. Sial kat kawan tu. Dia kata, aku tak pernah dalam sejarah dunia, aku tak pernah telan manusia pun. Badan kawan tu besar lidi.
dapat dekat kita ni tau. Punya takut ada terketak-ketak. Dia pun takut dekat kita sebenarnya. Dia takut dekat kita. Tapi kita dah lagi takut dekat dia. Kita ada satu kuasa mutlak. Tangkap bunuh. Sial. Kepala ligi sak mana? Nah? Katuk tangan kepala bagi mampu bang. Cari menyapu, cari bulu. Kesian kat dia. Tak kira dah punya gah. Nah? Kata Allah Ta'ala, satu alam yang akan dihuni oleh manusia-manusia asli, manusia-manusia mungkar, iaitu satu alam neraka yang mana binatang yang hidup di dalam dia, dia kata ular saja, mislu a'naqil ibil, besar dia tu sebesar leher unta. Pernah tengok unta kan? Pernah kan? Leher unta besar mana? Besar lidi kah? Leher unta 2 kali pemeluk ni. Tak habis. No? Besar. Ular. Dan kemudian kata Nabi SAW, Nabi terus bercerita apa lagi isi yang ada di dalam perut api neraka ini. Kata dia, la'aqarib ka'amsalil bighal. Dia ada kala jengking di dalam dasar neraka ni, ka'amsalil bighal, sebesar himar, baral. Nah, kala jengking besar baral. Kita hak jumpa halus tu pun, kita duk kata tu lah. Dia ni kalau gigi orang boleh maut. Kan dia pernah menyengat Saidina Abu Bakar As-Siddiq biru. Hampir wafat kalau Nabi tak jaga. Kecil bukan besar mana. Yang ni kata Nabi SAW, ka'amsalil bighal ni sebesar himar, baral. Baral tu himar lah, himar tu baral. Kata Nabi lagi, talsa'u ahaduhum, kalaulah dia sengat, yajidu hummatah arba'ina kharifan. Kalaulah dia kata dia sengat nampak, Nabi kata nescaya berpanjanganlah bisanya arba'ina kharifan, 40 tahun punya sakit. Kena gigit dengan dia 40 tahun azab. Bayangkan apa yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni, mula dicerita tentang kepanasan ke dalamnya jurang api neraka. Nak masuk tu saja. Masuk tu dah terbakar lah. Sebab asap dia kan sebesar anak unta. Asap kena asap tu pun dah cukup dah terbakar. Kemudian perjalanan jarak nak sampai ke dasar neraka tu amatlah jauhnya. Duk terbang tu saja. Duk keria dah sakit. Sampai ke dasar dibakar terus dengan api yang berwarna hitam. Dan kemudian dibekalkan pula dengan ularnya, dengan kalajengkingnya, dengan binatang-binatang yang berbisa. Azab dengan sengatan pun sekali disengat 40 tahun menderita dengan menanggung bisa yang terlalu lama. Inilah yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan cerita murni, hadis sahih. Hadis sahih yang Nabi ajak kita sama-sama menyelami betapa takut dan azabnya siksaan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang munafik, kafirin, asimin. Asim ni orang yang melakukan maksiat. Munafik ni orang Islam. Orang Islam yang menipu dengan cara ibadat dia, dengan berlakon baik di depan tetapi di belakang dia jahat. Itu munafik dah. Di depan kita dia puji, di belakang kita dia kutuk. Itu munafik yang hanya pandai berlakon. Kita tengok keterangan hadis. Rasanya tidak mampu kita menghitung berapakah dalamnya jurang api neraka yang ditempuh oleh perjalanan kecepatan batu besar yang jatuh dan memakan masa 70 tahun lamanya. Yang lebih mengerikan lagi, apabila jurang yang teramat dalam ini akan dipenuhi oleh bermacam-macam siksaan, dan apabila sampai saatnya nanti, pintu neraka ini akan ditutup serapat-rapatnya. Dan tidak ada seorang juga pun di antara penghuninya yang dibenarkan keluar daripadanya. Siksaan demi siksaan, habis satu demi satu, habis satu jenis siksaan, masuk pula kepada jenis siksaan yang lain. Dan begitulah seterusnya
dengan tiada ada kesudahannya. Yang dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Pintu akan ditutup serapat-rapatnya. Di dalam surah Humazah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita. Surah Humazah ni surah apa? Baca kan? Ni semua tahfizah pasal wailun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi yama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adra kamal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Apa ayat tu? Kira pula. Sembilan ayat nah, dia ada 9 ayat. Penceritaan Allah ni, kenapa Allah Ta'ala nak cerita pasal neraka ni? Yang dia kata pintu tu ditutup serapat-rapat dia. Pintu neraka Jahanam itu ditutup serapat-rapatnya untuk siapa? Cerita macam ni. Dia ada asbabun nuzul. Saya masuk sentuh sikit lah pasal nak cerita bila dikata ditutup serapat-rapatnya ni. Seorang hartawan Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Orang kaya. Dia duduk di Mekah. Kaya sangat. Kemudian berlaku satu tempoh pemulauan kepada orang-orang Islam di bumi Mekah. Mereka di pulau selama tempoh 3 tahun. Waktu inilah Sayyidatina Khadijah jual habis harta dia. Kan saya sebut kekayaan Sayyidatina Khadijah ni 1/2 daripada perbendaharaan kekayaan Mekah adalah milik Sayyidatina Khadijah. Kaya dia. Oleh kerana berlakunya pemulauan kepada orang Islam. Orang Islam tak dibenarkan bekerja, orang Islam tak dibenarkan berjual beli, orang Islam dihalau daripada duduk dalam perkampungan tu. Mereka pergi duduk di pinggir kota Mekah. Tak ada apa nak makan. Jadi Sayyidatina Khadijah, seorang wanita yang paling disegani, jual. Dekat dia terima. Dia jual lah segala jenis kekayaan dia sampai habis. Tak ada apa. Sampai tak ada apa. Siapa yang tukang beli ni? Jutawan Arab Quraisy. Dia kata kita kena beli dengan harga zalim. Mana dia? Dia beli dengan harga murah. Benda tu kualiti tinggi tapi dia ambil harga murah. Ni zalim. Orang kafir orang macam tu nah. Tapi dia jual balik dengan harga yang mahal. Macam tu lah dia buat naya dekat orang Islam. Kemudian Ubay bin Khalaf ni, dia ni munafik. Munafik. Dia nampak baik sangat dengan Khadijah. Dia kata kat Khadijah, hang nak jual apa-apa? Apa kat kau? Nanti boleh tolong jual kat dia apa? Dia Khadijah gunakan dia lah sebagai orang tengah untuk nak lakukannya. Dia seronok dia impun benda yang harga patutnya, contoh saya kata 10,000, kalau dapat kat dia RM10 je. Jadi seronok dia kira kerja dia menghitung harta. Sebab tu ayat ni turun dekat dia ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Hari ni ada orang macam tu. Berlambak. Yang kita ingat dia kata dekat Ubay bin Khalaf, kata kat kita. Kalau kita pun buat macam tu. Jadi dia kata, celakalah. Bagi orang yang duk hitung harta ni. Dia punya kira duit hatta zurtumul maqabir. Dia ingat dia boleh masuk bawa balik harta tu sampai ke dalam kubur. Yang mana Allah Ta'ala sedang menempelak dia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia rasa-rasa, dia sangka-sangka harta tu akan kekal dengan dia sampai bila-bila. Allah Ta'ala sebut, kalla. Tak. Harta yang ada kat kita lah ni,
tak ada satu pun yang akan kekal. Orang tak kirim tu saya kata, kerongsang yang kita duk bubuh di telekung ni, di tudung ni, pun orang tak kirim. Tidak. Waktu orang kapan kita, orang pakaikan kita tudung, di telekung kita tu kan ada tali siap dah. Hang kalau kelonggak pun, dia akan kejap lah tali tu. Dia tapi ambil kerongsang lah, tak ambil. Dia tak bubuh, walaupun sekecil-kecilnya, dia tak akan letak. Sebab yang tu dia nak hisap. Punya miskinnya kita ni, harta apa pun kita tak bawa. Allah Ta'ala kata, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Dia aku kena lempak dalam hutamah. Itu dia. Wa ma adraka mal hutamah. Apa tahu dah hutamah tu apa? Narullahil muqadah. Satu pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Api yang menjulang-julang. Dia nak cerita tentang hutamah ni. Api yang menjulang-julang. Allati tattali'u 'alal afidah. Menjulang, dia menikam sampai ke jantung. Dia bukan bakar tapak kaki saja, naik sampai ke jantung hati. Inna 'alaihim mu'sadah. Yang ditutup dengan serapat-rapatnya. Pasal apa disebut? Ditutup dengan serapat-rapatnya. Tak boleh keluar. Tidak ada jalan nak keluar. Kita bakar kuih, bakar kek, bubuh dalam oven, kena tutup bagi rapat. Untuk nak kawal suhu kepanasan dia, barulah masak. Tidak? Tapi kalau tak tutup rapat, masak dia tak elok. Masak tapi tak elok. Macam itulah sifat api neraka yang dikatakan dia akan ditutup dengan serapat-rapatnya kerana dia nak bagi suhu kepanasan dia tu 100% untuk membakar makhluk yang berada di dalam tu. Dan tempoh pembakaran tu disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak Malik Zabaniah panggil, wahai Malik, wahai Malik, tolonglah kami. Malik Zabaniah tak menyut. Kata Rasulullah, dia diam 40 tahun. Lamanya panggil tak menyut-menyut. Pasal apa? Last sekali kan, lepas 40 tahun dia akan jawab. Pasal apa? Rasul cakap lah. Dia punya dibenci lah. Pandang pun dia tak mahu. Iza ulqiya fiha. Apabila ahli neraka itu ulqiya fiha, dilemparkan dengan satu kelompok kepada satu kelompok yang lain. Sa'alahum khazanatuha, dia tanya, alam ya'tikum nadhir. Dia sambil dia duduk balik masuk dalam neraka tu, dia tanya, alam ya'tikum nazir. Hampa ni tak dapat cerita ke? Hampa tak dapat berita ke? Kalau ditanya pada kita, kita dapat tak? Kita dapat. Selagi kita baca Al-Quran, selagi kita baca hadis, kita dapat cerita-cerita tentang cerita neraka. Kita dapat cerita tentang cerita syurga. Tapi kita duduk syok sendiri dengan cerita syurga. Kita lupa azab neraka. Maka kita melakukan kemaksiatan. Kita melakukan sebarang jenis kemungkaran. Itu baru cerita. Api dia tak cerita lagi tentang makanan dia. Kan dalam Al-Quran banyak yang Allah Ta'ala ceritakan tentang makanan orang dalam neraka. Banyak. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarim. Sambung. Min zaqqum. Wa mali'u min hal butun. Kan? Surah apa? Waqiah. Dia kata adapun orang-orang yang mukadzibun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendusta ni, mereka itu la'akiluna min syajarim min zaqqum. Mereka itu akan diberi makan daripada buah zaqqum. Buah zaqqum yang durinya bercabang-cabang. Bila dia masuk ke dalam rengkung kita, melintasi rengkung kita, dia tak boleh lintah. Dia punya duri itu akan melekat di rengkung kita ni, bukan tulang ikan. Duri zaqqum ini dia nanti keluar kat leher ni. Dia akan pergi ke perut tak? Dia akan berjalan juga api. Sambil dia berjalan turun ke perut, dia akan cakap segala jenis isi yang berada daripada rengkung untuk dia sampai ke dasar perut. La'akilu famali'una min hal butun, kata Allah. Dia akan memenuhi ruang perut. Maknanya dia bukan tersangkut di sini. Dia berjalan.
Kita kalau tersangkut tulang, dia lekat. Kita duk rasa kan. Sampai kadang-kadang kena pergi jumpa doktor. Orang bagi macam-macam betul. Hang telan nasi. Telan bukan kata segenggam dah. Tahap sebesek dah punya telan. Sampai kenyang lah punya telan. Tak mau lari juga. Tak mau hilang juga. Last sekali, pergi doktor. Itu tarik keluar. Bukanlah besar mana. Tarik keluar main. Fakirnya kita. Ini yang dia nak cerita. Syajar zakum ni. Pohon daripada buah zakum ni adalah yang berduri. Duri dia, duri yang tajam, duri keliling. Bila masuk dia tersangkut, dia rengkuk. Bukan dia berhenti takat tu. Dia tak berhenti, dia berjalan. Dan dia berjalan ni, dia akan merosakkan seluruh organ kita sampai keluar tu darah. Ya. Kemudian famali'una min hal butun. Allah Ta'ala kata dia akan penuh di dalam perut manusia. Itu baru dia cerita sikit. Nah, oh, Masya Allah. Betapa azab dan siksanya. Oh ni pun ni neraka. Kenapa bercerita ni dibawa datang? Kata Rasulullah SAW. Agar kamu rasa takut ketika mana setiap kali kamu nak melakukan kejahatan, takutlah pada siksaan yang telah pun Allah Ta'ala sediakan. Bila setiap kali kita nak buat jahat, bersediakah aku menghadapi siksaan dan kepanasan neraka? Bersediakah aku untuk menghadapi sengatan dengan binatang-binatang berbisa? Bersediakah aku untuk makan sesuatu yang haram yang nak masuk dalam perut aku nanti ketika mana duri zakum menembusi leher dan perut kita? Jadi sudah dululah peringatan ini untuk saya sendiri dan seterusnya untuk renungan kita bersama. InsyaAllah Ta'ala kalau ada rezeki kita akan kembali bulan depan hadis yang ke-10, majoriti penghuni syurga dan penghuni neraka. Ni mungkin khabar gembira dan khabar duka. Nah, dia ada dua majoriti nak. Hak yang syurga pun dia nak cerita, hak neraka pun dia nak cerita. Siapa dia? Kita boleh tahu dan kita boleh pilih. Kata Allah, wa hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami dah sedia kepada hangpa sabil, satu jalan untuk kamu pilih jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Kalau hangpa nak pergi ke neraka, kata Allah, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Surah apa? Insan, pagi-pagi Jumaat dah bawa tu. Yang tu Imam dah bawa tu. Dia kata, kalau hangpa pilih jalan ke neraka, kami sediakan salasil. Tahu salasil ni apa? Rantai besi yang diperbuat daripada api neraka untuk kami ikatkan kamu berangkai-rangkai. Tapi kalau hangpa pilih jalan ke surga, inna a'tadna, kami sediakan pula, kami bagi innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau kata hangpa nak pergi ke surga, awal-awal sekali ahli surga akan diberi minum. Innal abrar yashrabun, akan diberi minum. Kita sampai mana pun kita nak minum, tidak? Dahaga perjalanan akhirat cukup panjang, cukup lama, akan diberi minum. Minka'sin, di dalam satu bekas, satu piala, kana mizajuha kafura, yang mana air campurannya ialah air kafur. Kan bagi minum air kapur kot. Okey. Dia ada satu huraian yang luas tentang ayat kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajiruna tafjira. Ayat kafur ni, nama dia ayat kafur. Bukan ayat kapur. Sat lagi dia set dalam kepala otak dia. Takalah minum ayat kapur. Ni ayat syurga dah. Ayat syurga, dia kata air itu air yang menjadi minuman orang-orang kana ibadullah yufajiruna tafjira. Orang-orang yang duduk di dalam surga, mereka itu diberi satu minuman yang teramat lazat, yang teramat sedap, hingga membuatkan mereka hilang kesedaran. Punya sedap. Ayat kafur tu, saya sebut sekali, bukan kapur, kafur. Yang sedap ayat tu sampai hilang ingatan. Bila terlalu sedap sampai lupa diri. Masya Allah. Tak tahu nak cerita. Tak tahu nak cerita.
Kalau ada rezeki, pilihlah satu jalan yang Allah Ta'ala bagi, jalan orang bersyukur, maka dapatlah rasa air kafur insya-Allah. Dan kemudian air demi air akan diberi minum. Nah, makanan berupa bentuk burung. Nah, duduk bayang makan burung. Di dunia aku tak makan pun burung. Masuk syurga kena makan burung. Makanan utama penghuni syurga ialah hati ikan. Hati ikan pula. Tak usah bayang dengan otak kita yang kotak ni nah. Tapi itu dia kata nikmat syurga ni tak boleh diceritakan untuk dibayang dengan akal, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Tapi nak cerita macam mana? Kita boleh bayangkan apa yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis itu sahaja. Nah, insya-Allah taala kita akan masuk pada bulan depan nah. Bulan depan tak ada. Bulan depan kalau ada rezeki panjang umur kita kembali berkuliah nah. Jadi sebelum tu saya mewakili Muslimat Batu Mau Masjid Umar Abdul Aziz pada hari Khamis. Memang turn kuliah saya di situ nah. Jadi Muslimat bercadang untuk sambut, mungkinlah kita penutup Maulidur Rasul nah. Sebagai penutup Maulidur Rasul, maka macam biasa kita akan sama-sama, hari itu kita tak baca kitab Jauhar, kita akan sama-sama merintis sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara asbab baginda dicintai nah, akan sama-sama kita berqasidah beramai-ramai dengan izin daripada Allah Taala, dan dijemput semua yang ada ni untuk hadir untuk sama-sama meraihkan. Dan di akhir kuliah tersebut kita ada bacaan surah Yasin untuk meraihkan sahabat-sahabat yang akan mengerjakan umrah. Nah, ada 2-3 orang sahabat kita yang akan mengerjakan umrah. Jadi jemputlah. Okey, ditanyakan tentang pakaian tema. Bila tanya saya akan bagi 2 je kala ni. Bila-bila pun saya akan bagi 2 ni je. Sebab warna syurga nah, hijau dan putih. Nah, itu adalah warna syurga. Tapi kalau tak ada, tak payah. Janji pakai baju. Sagi tapi ni kerana tak ada baju. Beli pula. Tak payahlah, saja. Nah, sekadar suka-suka. Benda tu tak wajib pun. Okey? Okey. Ada soalan lain nak tanya? Pukul berapa? Macam biasa, pukul 9 pagi. Oh? Assalamualaikum. 9 pagi. Lusa. Okey, sahabat Google Meet, ya. Ustazah, silakan. hari ni Ustazah cerita ni macam sedih lah sangat. Macam rasa tak layak masuk syurga. Bolehkah kita bersangka macam tu Ustazah? Sedih sangat hari-hari buat dosa Ustazah. Bolehkah kita bersangka yang bukan-bukan pada Allah? Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama kasih. Nah, soalan daripada sahabat Google Meet dengan penuh sebab dia menangis sekali perkongsian dia kata mendengar cerita tentang neraka takut teramat sangat. Bila kita bayangkan yang akan dihumban ke neraka itu adalah diri-diri nafsu-nafsu kita, rasa takut teramat sangat. Dalam masa yang sama kita tanam satu azam dan cita-cita untuk meraih syurga Allah yang nikmatnya ya Allah tak boleh dibayang oleh mata, tak terlintas di akal. Boleh tak kalau kita letak keinginan dalam hati kita nak masuk syurga? Bolehkah kita bersangka baik dengan Allah bahawasanya Allah sedang menerima aku sekarang ni, Allah sedang panggil aku dan Allah akan jemput aku ke syurga? Boleh. Dan jangan sesekali kita letak sangkaan dalam diri kita, aku ni nerakalah tempatku. Jangan sesekali. Terus bersangka baik dengan Allah. Walaupun Imam Syafi'i pernah bermadah, Ilahi lastulil firdaus si ahlan wala aqwa
'alan naril jahim. Itu madah Imam Syafi'i nah. Tuhanku, aku tak layak ke syurgamu. Tera Imam Syafi'i kata dia tak layak ke syurga. Kita ni bukan siapa-siapa dah. Dia kata dia tak layak. Tapi dia kata, ya Allah, aku tak sanggup dengan beban siksa nerakamu. Jadi apa? Bila dah kita tak layak ke syurga, tapi kita tak mau masuk neraka. Tapi kita rasa tak layak ke syurga. Apa yang patut kita buat? Maka oleh itu, fahabali batang waghfir dhunubi. Buat apa? Mohonlah keampunan. Bertaubatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas segala dosa. Dan yakinlah dalam diri kita, Allah itu maha pengampun. Fa innaka ghafiru dzambil azim. Maka sesungguhnya engkaulah yang maha mengampun dosa-dosa besar. Itu yang patut ada dalam diri kita. Okey Kak Nana? Makasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Ustazah cakap semua, ya Allah, sebabnya ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan lain? Ya, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey, baik, terima kasih nak. Serta di antara penyiksaan orang kafir dan orang munafik. Munafik itu Islam. Okey, munafik itu Islam, kufur itu Islam. Lagi yang kita sebut orang-orang yang melakukan maksiat itu masih lagi Islam. Tapi kalau kafir tu memang dia rapat terus. Kafir ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Makna dikatakan bahan bakar tu, depa menyala, depa tu menyala. Tak padam-padam sampai bila-bila. Yang orang Islam, yang orang munafik, orang yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, dibakar dalam tu. Dibakar dalam tu, tapi yang membakarnya orang kafir. Kenapa? Mereka yang sedang menyala. Apa perbezaan dia? Benda yang dimasak dengan benda yang memasak. Benda yang masak ni bukan tukang masak, tapi dia tukang jadi bahan. Maka hak yang jadi bahan bakar tu lebih azab. Adakah orang yang kena masak tu tak azab? Azab. Cuma perbezaan yang tu je. Perbezaan dia di antara dapur dengan kuali. Kalau dapur dia tak menyala. Tapi kalau kuali angkat asap lah. Tapi kalau hak jadi dapur tu, memang dia takkan padam sampai bila-bila. Itu perbezaan dia antara orang kafir dengan orang Islam munafik. Tempoh dia. InsyaAllah dalam hadis yang kita baca, dalam Al-Quran yang kita baca, Rasulullah ada cerita, penghujung penyiksaan kepada orang Islam ni, habis selesai dah ditimbang amal dia, telah pun dihisap dan disiksa mengikut tempoh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, dan mereka akan dijemput oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke surga. Tapi melalui tempoh penyiksaan yang teramat panjang. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai manusia, hang buatlah maksiat. Jikalau kamu boleh tahan dengan kepanasan, balik saya pergi buka api dapur gas, cuba letak. Rasa-rasa boleh tahan tak? 5 minit sudah. Bukan 5 tahun, bukan 5 hari, 5 minit saja. Kan? 5 minit pun hadir, apatah lagi yang nak duduk beratus tahun. Bagi orang yang jahil, dia akan kata, tak apa, kita orang Islam, lalas sekali masuk syurga juga. Boleh tahan tak? Tak mau 5 saat pun tak mau. Jangan kata 5 minit tu, 5 saat pun kita tak mau. Masih sekali.
Albino? Tak ada apa nah? Tak ada apa, saya minta maaf nah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Oleh itu segala-gala yang baik itu kita kembali pada Allah, dan segala yang buruk itu kita istighfar pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Ala Muhammad.